صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تراب وتقضى به الهوائج آنوا به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل وتنفرج كرب وتقضى به الهائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ni kita sambung bacaan kitab Bahrul Mazi, muka surat 401. Bab ke-105. Bab majaa fil qiraati fi zuhri wal asri.
Bab yang telah datang ia pada menyatakan bacaan pada zuhur dan asar. Jadi malam tadi kita baca berkaitan dengan sembahyang bacaan imam bagi sembahyang subuh. Panjang ke pendek. Kan? Jadi Nabi SAW baca sembahyang subuh panjang. Cuma di akhirnya kata ulama mengikut ahwal keadaan. Jikalau masa kesusahan ringkaskan dan pada lapang panjangkan. Okey. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bacaan pada zuhur dan asar bagi imam lah. An Jabir bin Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bisama'i zatil buruji was sama'i wat tariq wa shibhiha. Hadis hasan sahih. Daripada Jabir bin Samurah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia membaca pada zuhur dan asar dengan was-sama'i zatil buruj dan was-sama'i wat tariq dan yang menyerupai keduanya. Panjang ni kalau pada kita ni panjanglah. Pada kita. Tapi ni surah yang dia tak panjang, sederhana. Kalau yang panjang Nabi baca kan 60 ayat, 100 ayat subuh. Kan? Jadi kalau zuhur asar tu kadar dia. Sederhana. Kita yang ni bawa subuh, pada kita panjang kan. Ini zuhur asar, sederhana. Ketahuilah kiranya saudaraku bagi waktu zuhur dan asar itu ada bacaan tertentu dibaca oleh Nabi pada masa ia menjadi imam. Sebagaimana kata Tirmizi, Jabir bin Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bis sama'i zatil buruj was sama'i wat tariq wa shibhiha. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia membaca surah bagi sembahyang pada sembahyang zuhur dan asar dengan surah was sama'i zatil buruj dan was sama'i wat tariq dan yang menyerupai dengan keduanya, lebih kurang ayat macam itulah panjang dia. Kata Abu Isa dan bab ini ada riwayat daripada Khabbab, Abi Sa'id Khudri, Abi Qatadah, Zaid Sabit dan Al-Bara' bin Azib. Kata Abu Isa lagi dan bermula hadis Jabir bin Samurah al-Hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa membaca ia pada sembahyang zuhur akan asar akan surah kadar panjang surah Tanzilus Sajdah. Dan diriwayatkan daripadanya bahawa adalah ia membaca dalam rakaat pertama zuhur akan kadar 30 ayat. Masya-Allah. Nah ini bermakna bacaan Nabi macam mana? Jadi Nabi jadi imam. Subuh Nabi baca panjang. Panjang tu kadar macam mana? 60 ayat sampai ke 100 ayat. Kalau maknanya sekarang masih lagi tengah baca lagi ni. Jemaah kat belakang tak tahulah. Kalau kita lah dalam situasi hari ni kan. Zuhur dengan asar, 30 ayat. Mana Tabarakallazi. Imam ni baca pun dah tertidur ni. Tak rukuk-rukuk lagi. Itu bacaan Nabi SAW ketika Nabi SAW menjadi imam. Bila Nabi jadi imam. Dan diriwayatkan daripadanya bahawa adalah ia membaca dalam rakaat pertama zuhur akan kadar 30 ayat dan pada rakaat yang kedua 15 ayat. Dan diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab bahawasanya menyurat ia kepada Abi Musa Al-Asy'ari iaitu wakil pemerintahannya bahawasanya hendaklah membaca pada sembahyang zuhur dengan pertengahan yang mufassal, pertengahan pendek. Dan memikir oleh setengah daripada ahli ilmi bahawa bacaan dalam sembahyang asar itu seperti bacaan pada sembahyang maghrib. Membaca ia dengan surah pendek daripada mufassal. Ni asar. Dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakai bahawasanya berkata ia disamakan sembahyang asar dengan sembahyang maghrib pada bacaan. Asar dengan maghrib ni. Kalau maghrib ni pendek. Jadi asar tu macam maghrib. Dan kata Ibrahim digandakan sembahyang zuhur atas sembahyang asar pada bacaan 4 kali ganda.
Kalau asar tu macam maghrib. Zuhur 4 kali ganda. Masalah bacaan surah pada 2 rakaat yang akhir, apa hukum dia? Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, dan sungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada mengatakan sunat membaca surah pada 2 rakaat yang akhir daripada sembahyang yang 4 rakaat dan 3 rakaat daripada maghrib, maka kata Qil dengan sunatnya dan dengan ketiadaan sunatnya. Dan keduanya itu 2 kaul bagi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Syafi'i, dan jikalau mendapat oleh orang yang masbuk akan 2 rakaat yang akhir, mendatang ia dengan 2 surah pada 2 yang baki atasnya supaya tiada sunyi sembahyang daripada surah. Masalah. Okey. Bacaan surah pada 2 rakaat yang akhir. Apa hukum dia? Lepas baca Fatihah, baca surah. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan sungguhnya telah bersalah-salahan ulama. Ada perselisihan ataupun bersalah-salahan pandangan pada mengatakan sunat baca surah pada 2 rakaat yang akhir daripada sembahyang 4 rakaat. Okey, sekarang ni yang kita baca 2 rakaat yang awal tu. 2 rakaat yang akhir tu kita tak baca. Jadi ada yang kata sunat pada 2 rakaat yang akhir dengan sembahyang yang 4 rakaat dan 3 rakaat daripada maghrib. Maka kata Qil dengan sunatnya dan dengan ketiadaan sunat. Dan keduanya ada kaul. Kata Syafi'i, sunat tak sunat ni tengok dia punya tu. Dan jikalau, kata Imam Syafi'i, dan kalaulah mendapat oleh orang yang masbuk, ada orang yang masbuk akan 2 rakaat yang akhir. 2 rakaat yang akhir tu dia masbuk. Mendatang ia dengan 2 surah pada 2 rakaat yang baki atasnya. Orang masbuk tadi, lepas kita beri salam, imam beri salam, dia pun naik. Dia naik, dia tak adalah, dia dengan imam tadi, imam baca surah, dia tak dengar. Sebab dia, masa tu dia belum sampai lagi. Kan? Jadi, dia dah, sekurang-kurangnya kalau dia tak baca pun, dia mendengar surah. Kan? Jadi dia ni tak, orang masbuk. Dia pun ada 2 rakaat lagi. Kan? Lah 2 rakaat dia ikut imam contohnya. Imam dah tak baca surah dah waktu tu. Lepas tu dia Assalamualaikum warahmatullahi, imam dah beri salam, dia pun naik. Betul? 2 rakaat yang akhir tu mendatang ia dengan 2 surah pada 2 yang baki atasnya supaya tidak sunyi sembahyang daripada surah, supaya dia tak tertinggal. Orang yang sembahyang muafiq, dia dapatlah. Kalau imam memang dia baca surah, kalau makmum kita mendengar surah tu. Jadi orang yang masbuk, dia 2 rakaat pertama tadi dia tak dapat bersama dengan imam, dia tertinggallah surah. Jadi untuk baki tadi baca surah. Kata Imam Syafi'i, kalau nak baca macam tu lah. Masalah bacaan surah dan kadarnya sebanyak mana? Kata Nawawi, dan ada pun kadar bacaan pada sembahyang itu, maka sunat baru baca dia. Okey, kadar. Pada sembahyang subuh dan zuhur dengan yang panjang, yang mufassal, dan adalah pada waktu subuh lebih panjang. Subuh dengan zuhur, surah yang dibaca oleh imam panjang, tapi subuh tu lebih panjang. Dan isyak dan asar dengan pertengahan surah. Isyak dengan asar baca surah yang pertengahan. Maghrib dengan pendek. Maghrib pendek. Sebab tu kita tengok imam baca pendek je maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kata Nawawi, telah berkata segala ulama, dan bermula hikmah pada memanjangkan subuh dan asar. Apa sebab? Apa sebab imam tu, ataupun apa sebab Nabi SAW baca sembahyang subuh panjang, zuhur panjang? Apa hikmah di sebalik tu? Iaitu bahawasanya keduanya itu di dalam waktu lalai dengan tidur pada akhir malam dan pada waktu tengah hari, maka dipanjangkan kedua-duanya supaya mendapatkan jamaah keduanya oleh orang yang terlewat dengan sebab lalai dan seumpamanya. Jadi tujuan tu nak membantu para jemaah supaya dapatlah berjemaah sama-sama, dapat pahala 27. Ini termasuk juga
ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong membantu, tolong menolong dalam bab membuat kebaikan. Jadi waktu subuh ni betul lah. Kadang-kadang kita macam-macam hal. Ada orang dia jenis tabiat dia waktu subuh ni sakit perut, kan. Ada orang dia nak macam-macam lah. Jadi dia menyebabkan dia lambat. Kalau kita baca cepat, nanti tak sempat dia. Kadang-kadang dia nak sembahyang sunat kat rumah. Sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Dan Zuhur ni pun kadang-kadang waktu tu rehat, kadang orang pun dia makan tengah hari dulu. Jadi dipanjangkan sikit. Dan ada pun bermula asar itu tiada seperti demikian, bahkan dikerjakan dia pada waktu penat daripada kerja, maka diringankan demikian itu. Dan maghrib pula waktu sempit, maka berhajat kepada lebih meringankannya dan mencepatkannya kerana yang demikian itu. Dan berhajat kepada makan malam bagi orang yang puasa dan orang-orang tamuan. Dan bermula waktu isyak itu pada waktu yang sangat mahu tidur dan mengantuk dan tetap waktunya luas, maka serupalah dengan asar. Wallahu a'lam. Itu bacaan bagi imam. Walau macam mana pun mengikutlah hal keadaan tempat kita tu macam mana. Kalau tempat yang orang bekerja kan, orang yang waktu Zuhur tu orang rehat, dia dah plan rehat kan, sembahyang jam, ataupun dia makan dulu, lepas tu kan dia sembahyang, lepas tu kan masuk ni. Kita pula kira pegang lurus je. RNR ke tempat kerja ke, kita baca surah Al-Mulk. Orang kat belakang dengan tie-nya, dengan apa nak kerja ni, dia sekejap je singgah sekejap. Lama tu imam ni. Surah apa dia baca ni? Kan dia pun tengok jam, lambat. Jadi tengok keadaan. Ini tapi kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh sahabat, okey ni Nabi baca bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-106, bab maja'a fi qiraatil fil maghrib, bab yang telah datang pada menyatakan bacaan imam pada sembahyang maghrib. An Ibnu Abbas an ummil fadli qalat kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fi maradihi fa shalla al-maghrib fa qara'a bil mursalati fama sallaha ba'da hatta laqiyallah. Hasan sahih. Daripada Ibnu Abbas, daripada ibunya Ummi Al-Fadl, katanya keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal berikat kepalanya pada sakitnya. Berikat kepalanya pada sakitnya, maka sembahyang ia akan maghrib, maka baca ia Al-Mursalat, maka tiada sembahyang ia akan dia kemudian daripada hingga berjumpa ia akan Allah, sampailah Nabi wafat. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah baca maghrib itu sunat bagi imam baca surah yang pendek-pendek. Kemudian daripada Fatihah, selepas baca Fatihah tu baca surah yang pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Pendek-pendek. Sunat imam, sunat bagi imam baca surah pendek-pendek. Kalau kita jadi imam, kita baca pendek lah sebab sunat. Dan ada pula Nabi sembahyang maghrib dengan baca surah yang panjang. Ada juga seperti dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Ibnu Abbas an ummi fadli qalat kharajal ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fil maradihi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas yang ia mengambil daripada ibunya yang bergelar Ummi Al-Fadl dan nama batang tubuhnya Lubadah binti Al-Harith, yang menjadi isteri Al-Abbas, lagi saudara perempuan bagi Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah keluar kami
kepada kami yang berhimpun di dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal berbalut kepalanya daripada sakit peningnya dalam masa sakitnya, maka keluarlah ia supaya semayang ia dengan orang-orang yang hadir dalam rumahnya itu. Fasalal maghrib faqara'a bil mursalat, dan maka semayang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang-orang yang hadir itu maghrib hal keadaannya menjadi imam, maka membaca ia dengan surah al-mursalat hingga akhir. Fama sallaha ba'daha talaqi Allah, maka tiada sembahyang ia akan satu-satu sembahyang yang aku dengar akan dia kemudian daripada itu hingga berjumpa ia Allah, yakni sehingga wafat ia. Kata Abu Isa Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Jubair bin Mut'aim, Abi Ayyub dan Zaid bin Sabit. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Ummi Fadl itu ila hasan lagi sahih. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sunnya baca ia pada sembahyang maghrib dengan surah Al-A'raf pada dua rakaat keduanya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa membaca sembahyang maghrib dengan surah As-Sur, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya menyurat ia kepada Abi Musa Al-Sy'ari bahawa hendaklah baca pada sembahyang maghrib dengan bacaan pendek daripada surah Al-Mufassal. Yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawa membaca ia pada sembahyang maghrib dengan pendek daripada surah yang mufassal. Masalah, bacaan imam pada sembahyang maghrib bolehkah panjang? Kata Abu Isa, dan atas ini hadis dalam masalah 445 itu dengan dialah berkata Ibn Al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Dan kata Syafi'i, dan disebutkan daripada Malik radhiyallahu anhu bahawasanya memakruh ia akan bacaan pada sembahyang maghrib itu dengan surah yang panjang seumpama As-Sur dan Al-Mursalat. Kata Syafi'i, tiada aku makruhkan dengan baca surah yang panjang. Maknanya Imam Syafi'i kata disebutkan daripada Malik. Dia kata Imam Malik, Maliki. Daripada Imam Malik radhiyallahu anhu kata, Imam Malik, guru dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru dia Imam Malik. Dia kata memakruhkan ia Imam Malik bacaan maghrib ni dengan bacaan surah yang panjang. Kata Imam Syafi'i pula, tiada aku makruhkan dengan membaca surah panjang kerana ada diperbuat Nabi. Kan tak sama tu. Masing-masing mujtahid mutlak. Dia guru tapi dia tak sama. Dia kata tiada aku makruhkan dengan baca surah panjang. Kerana apa? Kerana diperbuat oleh Nabi. Bahkan aku sukakan bahawa dibaca dengan surah yang panjang pada sembahyang maghrib. Kata ulama adalah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib itu dengan baca surah panjang. Ini kerana memberitahu harus membaca panjang, tetapi yang masyhur dikata ulama dipendekkan bacaan pada maghrib kerana ialah yang sentiasa diperbuat Nabi, dan Nabi membuat bacaan panjang kerana memberitahu harus bacaan begitu saja. Jangan Nabi nak buat satu ni nak beritahu benda ni bukanlah wajib kan. Jadi Nabi tukar segala-segala tu. Tapi sampai Nabi wafat, Nabi baca yang panjang-panjang. Sebelum tu Nabi baca yang pendek-pendek. Jadi ulama kata, ni ulama pula membincang para fuqaha mengeluarkan hukum-hukum fiqh. Dia kata ni sunat, ni makruh, apa semua. Ini kerja ulama fiqh, para fuqaha. Jadi kata ulama adalah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib itu dengan baca surah panjang begini kerana dia kata nak beritahu bahawa membaca panjang, kerana memberitahu harus membaca panjang, tetapi masyhur dikata ulama dipendekkan bacaan pada maghrib. Kerana ialah sentiasa diperbuat Nabi, dan Nabi membuat bacaan panjang itu kerana memberitahu harus bacaan begitu saja. Jadi maknanya terbuka pemahaman kita tu. Bila kita sembahyang tiba-tiba imam tu baca panjang maghrib. Imam ni tak roti, Nabi baca pendek. Jangan macam tu. Nabi ada juga subuh tiba-tiba imam baca pendek. Lah imam jadi imam tak roti. Nabi sembahyang subuh baca panjang. Tengoklah pula. Tengok dalam keadaan tertentu kan. Terbuka hukum ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam TikTok ni. Dalam TikTok orang sekarang ni Wan pun tengok TikTok. Ustaz kata kan. Ada ustaz tu kata apa, kalau tak qada sembahyang
kalau tak qada semayang, kalau tak qada semayang, tak boleh semayang sunat gitu kan. Alah, kan kita ada dah baca dalam kitab ni Bahrul Mazi ni. Kalau tak qada semayang, tak boleh semayang, haram semayang yang sunat. Ha. Jadi bila ustaz tu dengan kerasnya mengeluarkan statement tu dalam TikTok, orang yang memang buat sembahyang sunat tapi dia kata acik ni yang wajib belum buat lagi ni, tak qada, tapi memang rajin yang sunat. Ustaz tu kata haram. Memanglah ada, kata Imam Syafi'i kan. Tetapi ada pandangan diluaskan. Jadi maknanya benda tu menyebabkan ada mana yang sunat, buatlah yang sunat kalau takut, contohnya tahajud, contohnya tarawih. Dalam masa yang sama yang qada jangan tinggal kan. Jadi lapanglah sikit. Ada pula pandangan macam tu kan, lapang sikit. Kalau dibuat jenis tak ada pilihan dah, tu yang jadi saya tak ada tahajud dah, saya tarawih pun tak ada, kata. Sebab apa? Sebab saya banyak yang qada tak selesai lagi. Jadi dia ada, bila ada pandangan yang ringan tu menyebabkan kita ni sikit untuk kita beramal tu dapat dah, untuk kita lari sikit daripada, sebab ada pandangan ulama kan. Macam tadilah sembahyang subuh apa semua kan, macam ni, tiba kita tengok orang ni tak roti, maghrib kan panjang, patutnya macam ni. Dia benda tu terbuka hukum-hukum fiqh ni, dia ada sebab dia kenapa Nabi baca panjang, kenapa Nabi baca pendek kan, kenapa imam tu baca panjang sedangkan waktu Nabi baca surah tu sepatutnya panjang. Mungkin ada faktor orang bekerja, faktor belakang kita ni ada orang tua, belakang ni ada kanak-kanak kan. Kita sembahyang baca, kita nak baca surah panjang lah, tengah baca surah panjang ingat nak habiskan surah tu, tengok budak dah menangisnya apa semua. Itu atas imam kena bijak lah. Kalau dia ikut kepala dia je, lantak lah kalau siapa suruh sembahyang sini, saya memang baca panjang kan, ngajuk pula orang kan. Bab yang ke 107, bab qira'atu fi salatul isya. Sembahyang isya. Kita berhentilah sampai itu. Kita sambung kitab asas-asas fardu ain. Asas-asas fardu ain. Jadi kita asas. Kita baca muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Yang ke-8 sifat 20. Yang ke-8 iradah, iaitu berkehendak. Sifat Allah, sifat berkehendak. Wajib bagi Allah, yang muka surat 11. Wajib bagi Allah bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat berkehendak, dan mustahil atasnya bersifat dengan karahah. Maknanya apa sahaja yang berlaku semua atas kehendak Allah. Mustahil bersifat dengan terpaksa. Terpaksa Allah turunkan hujan, terpaksa Allah perkenankan doa kita, terpaksa Allah ikut kehendak kita. Mustahil kan. Allah bersifat dengan berkehendak, ikut kehendak dia berkehendak. Mustahil sesuatu tu berlaku dengan terpaksa. Oleh kerana orang semua berkumpul dah mula protes kan, maka Allah pun ubahkan keputusan tu. Mustahil, lemah. Kerana lemah tu mustahil, kerana dia Rabb, Tuhan.
Maha kuasa, berkehendak. Dalam mustahil Allah bersifat dengan terpaksa dan tergagah dalam menentukan satu terhadap makhluk, iaitu mumkinat. Sifat iradah ialah satu sifat yang wujudi, ada dirinya. Itu dia kata sifat ma'ani, yang ada pada dirinya, yang terdiri daripada zat Allah, dan dengannya Allah menentukan, mentakdirkan. Dengan sifat iradah itulah Allah menentukan takdir sesuatu terhadap makhluknya. Firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Jika Allah tidak bersifat dengan iradah, kita kata Allah ni, kalaulah Allah tu tidak bersifat dengan sifat iradah, maka dia bersifat dengan terpaksa, atau lalai, atau terlupa, atau keliru, tak pasti. Bila kita dah berkumpul semua, kita paksa orang, bukan paksa, kita keluar arahan seluruh umat Islam, hari ni kita buat solat hajat. Maka sesuatu berlaku tu yang sepatutnya tak berlaku, tiba-tiba berlaku sebab kita solat hajat. Maknanya mustahil, dengan sebab kita punya protes ataupun kita punya permintaan kita. Tetapi apa saja yang berlaku itu semua adalah atas kehendak Allah. Kita minta lah sampai menangis-nangis, tak dapat, itu kehendak Allah. Kita minta nangis-nangis, dapat. Wah, kita rasa tengok, sebab kita ni lah, kita kumpul ramai-ramai, benda tu sepatutnya macam ni, boleh jadi macam ni lah. Tak ada, semua tu atas kehendak Allah. Yang nak gerakkan hati kita nak suruh sembahyang hajat pun Allah. Kewujudan, semua perkara ini adalah semua perkara ini, perkara lalai ke, terlupa ke, keliru ke, terpaksa tu, semua adalah sesuatu kekurangan. Dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Mustahil. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Lihat huraian 4 serangkai sifat ma'ani. Ini sifat ma'ani ni sifat yang wujud pada Allah, yang wujud. Kalau sifat 20 ni dia terbagi kepada 4. Satu sifat nafsiyah, wujud. Lepas sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Okey, sifat salbiyah ni contoh macam idam, bakok. Sifat yang disebutkan tu nak menunjukkan, nak menafikan. Kalau kata Allah bersifat dengan kidam, maknanya sedia kala. Allah bersifat dengan sifat sedia kala, nak menafikan Allah itu ada permulaan. Tapi kalau sifat ma'ani ni, sifat iradah, sifat tu yang wujud pada zat Allah tu. Macam kalau ni, sifat yang wujud pada kitab ni, contohnya kita kata warna coklat, sifat dia macam tebal, sifat tu yang wujud pada kitab ni. Dan macam sifat salbiyah, kudrah, iradat, idam, bakok, sedia kala, kan, kekal, lepas tu mukhalafatul hawadis. Sifat-sifat tu nak menafikan sifat yang tak ada. Contohnya mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tu bersalahan dengan baharu, nak menafikan Allah tu sama dengan makhluk, nak menafikan. Tapi sifat ma'ani, sifat yang wujud pada zat Allah, tak terpisah. Jadi kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Jadi apa dia sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni ada qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar. Itu sifat yang wujud pada Allah. Kalau sifat kata idam, dia bukan wujud pada Allah tu, dia nak menafikan bahawa Allah tidak ada permulaan, Allah ni tidak binasa, Allah tak sama dengan makhluk, Allah tidak berbilang bilang. Itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Yang ni ma'ani. Okey.
Kemudian ilmun. Ilmun maknanya pengetahuan. Wajib wajib bagi Allah bersifat dengan ilmun. Wajib pada Allah bersifat dengan pengetahuan, ilmun. Dan mustahil bersifat dengan jahil ataupun tak tahu. Mustahil Allah bersifat dengan sifat tak tahu. Wajib Allah bersifat dengan sifat ilmun, mengetahui. Sifat ilmun ialah satu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah. Dan dengan dialah, dengannya lah, dengan sifat ilmun itulah Allah mengetahui semua yang wajib, semua yang mustahil, semua yang harus. Semua yang wajib, wajibatu, mustahilatu, wal jaizatu, secara meliputi, terperinci, secara detail, tanpa didahului oleh tidak tahu. Kalau kita hari ini tahu tapi bermula dengan tidak tahu, kita kata sama ke? Tak sama. Kita dulu mana tahu, masa kecil-kecil cakap pun tak tahu, belajar jadi tahu. ABC pun tak tahu, belajar jadi tahu. Jadi Allah Ta'ala bersifat ilmun tanpa didahului oleh tidak tahu tentang perkara-perkara tersebut. Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, sama ada yang nyata, yang tak nyata, yang tersembunyi, yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Jika Allah tidak mengetahui, mana kita kata Allah hanya mengetahui yang zahir je, yang batin, yang macam dalam hati kita ni tak ada, Allah tak tahu. Jika Allah tidak mengetahui, maka dia bersifat dengan jahil. Ia adalah satu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil bagi Allah. Allah tak tahu pun sebenarnya kita apa nak berlaku, kan? Apa yang tengah berlaku Allah tak tahu. Mustahil, kerana sifat, kalau kata tak tahu tu maknanya jahil. Jahil ni salah. Jahil ni sifat kekurangan. Kenapa tak tahu kau ni? Bila orang tak tahu kita marah. Sebab apa? Menunjukkan kekurangan. Orang lain semua tahu, dia tak tahu. Yang tak tahu ni menunjukkan kekurangan. Jadi kita kata Allah tu jahil. Salah satu daripada sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan kerana dia Tuhan, kan? Mustahil Tuhan bersifat kekurangan kerana kekurangan itu lemah. Mustahil Tuhan itu lemah. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat ilmun. 10 hayat berhidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan hayat, iaitu perhidup, yang dengannya Allah hidup, dan mustahil atas Allah bersifat dengan maut. Sifat hayat ialah satu sifat wujud, ada dirinya, yang mengesahkan semua sifat ma'ani lain pada Allah itu, sifat kudrah, iradah, ilmun, sama', basar, dan kalam. Yang tu semua sifat ma'ani, sifat yang wujudi, ada diri pada dirinya. Allah bersifat dengan kudrah. Dengan sifat kudrah itulah Allah berkuasa menjadikan. Dengan sifat iradah itulah Allah Ta'ala menghendaki sesuatu berlaku tu. Semua atas kehendak Allah. Dengan sifat ilmun yang ada pada Allah itulah Allah Maha mengetahui. Dengan sifat sama' yang ada pada Allah itulah Allah Maha mendengar segala yang tersembunyi, segala yang terang, yang nyata semua. Allah berfirman, wa tawakkal 'alallahil hayy wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup. Dalil Allah tu hidup. Allah firman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Itu dalil jelas. Allah ni hidup. Kalau Allah mati, mustahil. Kerana mati ni satu sifat kekurangan lah. Makhluk je lah. Jika Allah tidak bersifat dengan hayah, maka dia bersifat dengan mati. Ia adalah suatu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Tapi macam mana? Itulah sifat Tuhan, mestilah hidup. Makhluk hidup, tiba-tiba Tuhan tu mati. Tapi itulah orang kafir, kan? Dia boleh sembah Tuhan yang mati.
Situ pun dah terkeluar daripada konsep ketuhanan. Tak keluar daripada kata Tuhan ni, sifat Tuhan tu tak ada. Benda tak bergerak pun. Tangan sampai 8 sampai 10. On tweet pun tak bergerak, tak boleh kata apa pun. Tapi itu pun dia sembah. Mereka telah menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Kerana Tuhan tak termasuk dalam senarai. Sifat yang mereka sembah tak termasuk langsung. Bukan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Bukan kata, sebab hari ni pun kadang-kadang budak-budak lah, kadang-kadang keliru. Mereka keliru. Tu dia kata, itu Tuhan lah. Dia kata, Tuhan orang Kristian tu Ustaz. Dia kata, itu Tuhan orang India tu. Kau jangan. Habis kalau macam tu Tuhan ada banyak ke? Kau kata ni Tuhan orang India lah, ni Tuhan orang putih lah, ini Tuhan orang Cina lah. Berbanyak Tuhan. Mana ada banyak Tuhan? Tuhan satu je. Kalau fardu takdirnya kita boleh bercakap dengan semut. Wahai semut, kita kata, siapa Tuhan kau? Pasti dia akan jawab Allah. Kalau angin ni boleh tangkap angin. Wahai angin, siapa Tuhan kau? Pasti dia akan jawab Allah. Kan? Habis yang orang kafir tu, mereka pun bertuhankan Allah. Tetapi mereka engkar. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Bukan Tuhan. Tak ada sifat langsung. Yang sifat Tuhan tu tak ada. Tuhan ni mestilah bersifat dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat gantung. Tempat minta, tempat apa, berserah apa semua. Ini dia sendiri pun mati. Jadi, kewujudan makhluk juga, dengan wujudnya makhluk, menunjukkan Allah bersifat dengan sifat hayah. Huraian 4 serangkai sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Dia sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat salbiyah ni dia menafikan. Sifat tu nak menafikan Allah ni sebenarnya tidak berbilang-bilang. Allah ni tidak binasa. Sifat ma'ani ni sifat yang wujud pada zat Allah. Wallahu a'lam. Semua akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan. Tuan-tuan lepas ni kita jemput jamuan di kafe Sania. Apa saya?